Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang masa untuk kita menuntut dan menambahkan ilmu pengetahuan. Dan kita mengharap dengan ilmu yang bermanfaat ini menyebabkan kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berada di penghujung dalam siri perisai kebal untuk menangkis kejahatan jin dan syaitan. Dengan arti kata lain, ya, perempuan semua ataupun ibu-ibu semua insya-Allah dah kebal dah agaknya, ya, untuk menghalang syaitan daripada gangguan-gangguan. Tapi apa yang penting kita kena ketahui, pertama, persoalan ini adalah persoalan ghaib. Bila persoalan ghaib, pasal lalat besar pula datang. Lalat Mekah ke? Oh. Okey. Persoalan yang ghaib mesti disettlekan dengan secara perkara yang ghaib. Maksud perkara yang ghaib dia berkaitan dengan wahyu, program yang diwahyukan. Dia tidak boleh satu persoalan yang kita tak nampak diselesaikan dengan cara ikut akal fikiran kita. Adalah mustahil. Satu benda yang Allah jadikan kita nak selesaikan diri kita sendiri, tak mampu. Maka dia mesti menggunakan sistem wahyu, sistem yang ghaib, yang confirm, ada dalil dan sudah pasti ianya selamat. Kalau kita ambil selain daripada tu, belum tentu selamat. Kerana Allah yang menjadikan, Allah tahulah cara menyelesaikan untuk kita. Betul tak? Ke kita yang tahu siapa kita? Benda yang tak nampak, tak nampak, nak meraba, macam mana kita nak menyelesaikan? Tara udara oksigen dengan, bukan udara oksigen, jerebu yang ada pun dah tunggal langgang seluruh Malaysia sampai darurat jadinya. Ya? Sekarang berapa? Hari ni berapa? Turun dah? Dah turun sikit. Ya? Terengganu dengan Perak naik. Oh, kena pula. Terengganu Perak kena pula. Yang Syak hamba Allah tu baru kahwin hari Ahad tu. Bernikah, nak pergi ke Port Dickson, tengok-tengok jerubu dia antara tempat yang paling banyak. Cancel dia. Nak honeymoon ke mana lagi dah. Ya. Okey, baik. Jadi al-muhim dalam bab ini, benda-benda yang begitu pun kita tak mampu nak menyelesaikan masalah, kan. Ini kan pula benda-benda yang begitu terperinci berkaitan dengan jin dan syaitan, yang mana ianya satu unsur yang terlalu sukar untuk difahami, melainkan dengan program wahyu saja kita boleh menyelesaikan. Okey, baik. Jadi kita tengok muka surat 742. Okey, ada ke buku? Yang ada buku tak bawa pula dah. Zikir ketika bangun dari satu majlis. Okey, ini di antara yang dikatakan kafaratul majlis. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Okey, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang duduk di dalam satu majlis, lalu banyaklah berlaku di dalamnya perkara-perkara yang lara. Laral, dia kata lara. Sebelum dia bangun dari majlis tersebut, dia menyebut. Okey, maksudnya kalau kita ada majlis, kita duduk dalam majlis. Kalau majlis mengaji ni, masya-Allah, kan, mungkin ada lara sikit, tetapi banyak yang bermanfaat. Kok majlis lain yang kita duduk, majlis sembang-sembang high tea ke, majlis apa ke lagi, majlis main kutu ke, kan, kutu tapaway ke, kutu apa ke, ada lagi ke tidak, wallahu alam. Ya, kalau majlis yang begitu misalan, ada tak unsur lara? Mesti banyak. Ya, kebaikan ada, ya, kebaikan kita dapatlah acara kutu kita tu, tapi laranya pun ada. Jadi oleh kerana tu, nak tutup majlis tersebut, ya, tidak semestinya jom baca semua, kan, atau itu lebih baiklah kalau istihar, kan. Kalau tak, masing-masing baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Okey, bukan majlis ilmu sahaja, apa juga majlis, hatta duduk sembang-sembang sementara nak tunggu ustaz pun boleh. Al-muhim, bila dah ada duduk majlis begitu, maka boleh baca. Habis je majlis. Kerana apa? Barang siapa yang membaca doa tersebut, nescaya Allah menghapuskan segala kesilapan, dosa-dosa berlangsung di sepanjang majlis tersebut. Apa juga kesilapan kita, kecuali, ada kecualinya,
Bila Kak Zarah masuk, dia ada kecuali. Nampak ayat dalam hadis ni kata Allah akan menghapus segala kesilapan dosa-dosa yang berlangsung di dalam majlis tersebut. Okay. Kecuali dosa-dosa mengumpat, kita tak dapat diampunkan, melainkan kita pergi majlis tu, majlis kita masukkan nama orang, pergilah cari orang tu minta maaf balik. Selagi kita tak minta maaf dalam bab mengumpat, Allah tak akan ampun dosa kita dalam bab tu. Jadi oleh kerana tu kita kena renung elok-elok ya. Subhanallah. Saya nasihat banyak-banyak. Kenapa masalah mengumpat adalah satu masalah yang besar. Cukuplah kita dengan dosa-dosa kita yang lalu, dosa-dosa zaman muda kita yang penuh dengan kesilapan kita dengan Allah. Tiba-tiba pada hari-hari yang begini, bukan kata hari tua, maksudnya umur-umur kita menuju ke hari tua, takkanlah kita nak masukkan dosa-dosa yang baru pula. Sudahlah kita bukan para sahabat yang di mana mereka telah mendapat title keredaan Allah, dan kita bukan para tabi'in tabi'in yang penuh dengan amalan terbaik mereka lakukan menuntut ilmu, dan dijamin 3 kurun yang terbaik. Kita zaman yang penuh dengan dosa-dosa. Kalau Allah tak bagi petunjuk kita menuntut ilmu ni, entah mana kita duduk sekarang, entah bergelumang dengan dosa-dosa lain yang kita lakukan. Jadi ini di antara rahmat yang Allah bagi. Jadi alhamdulillah, Allah, kita bersyukur kepada Allah ya, dengan adanya majlis ilmu yang begini, kita datang, besar pahala. Tiap langkah kita naik. Mungkin ibu-ibu belum sampai tahap umur 50-60 ke dah sampai dah? Dah sampai tahap lutut sakit lagi tak? Belum? Dah mula sakit. Subhanallah ya. Saya ikut perkembangan ibu-ibu tak? Saya mengajar orang tua kan, macam tu. Saya tengok kelas yang macam tadi, kelas tu naik tangga tu dia curam macam tu. Tapi makcik, seorang makcik tu, orang Kelantan, dia naik tu bila buka pintu tu macam merangkak. La ilaha illallah. Tapi semangat nak menuntut ilmu. Setiap denyutan pada kaki yang sakit tu, Allah bagi pahala, kerana kita datang nak menuntut ilmu. Tapi janganlah minta sakit kaki pula nak dapat pahala banyak. Takut tak boleh datang pula dah. Nak tekan clutch tak boleh, nak tekan minyak dah tak boleh, datang macam mana kan? Jadi alhamdulillah ibu-ibu. Okey, majlis yang begitu diambil kira. Tapi saya ingatkan, tolonglah ingat ya, tolong jangan adakan majlis-majlis kita dipenuhi dengan sisa mengumpat-ngumpat mengata orang. Nauzubillah min zalik. Confirm dosa ya, di antara dosa besar. Walau cerita yang benar tak ada gunanya. Okey, kalau cerita benar tu ya, dia mengumpatlah tu. Orang tu tak suka. Kalau suka tak apa. Tapi kalau kita tanya macam mana dia tu, hari tu dengar dia suami isteri tu contoh lah. Dia okey, dia ada cerita untuk kita settlekan. Okey, untuk solvekan masalah tu tak apa. Maksudnya tengok orang. Tapi kalau tak ada perlu untuk dicerita, tak payah cerita. Just kita pula jenis suka bercerita pula, sedap rasa kan. Tak usah. Memang sonok. Kadang-kadang kita seronok dengar orang. Tetapi kita nak tahu, nak belajar, bukanlah nak macam dia dah hurai macam tu, rasa tak usah cerita. Kalau macam ni kan baru election kan, nak tahu bangka buat apa, BM buat apa, kita tengok YouTube, macam mana tu? Sekadar tengok macam tu je, jangan cakap apa-apa. Tahu cerita siapa apa. Saya menasihatkan di antara perkara yang kalau sekadar tengok macam tu tak apalah, tapi jangan tiap-tiap kali buka nak tengok, kali-kali buka. Saya mengatakan disebabkan percaturan politik ni banyak membuang masa dan buang ilmu kita. Kita sibuk dalam bab-bab itu tanpa kita sibuk dalam mengenali pencipta kita kan? Dan kita sibuk dalam bab itu, akhirnya ukhuwah Islamiah kita hilang sama kita. Hilang tak? Dia orang Islam tak? Yang tu orang Islam, yang ni orang Islam. Tapi tengok macam mana. Sedangkan Rasulullah kata kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba kamu yang bersaudara kan. Tiba-tiba berlaku macam ni. Dia tu Islam, ni Islam. Sebab tidak ada tawaduk, ada sifat ego, ada sifat nauzubillah min zalik. Kita minta lindunglah dalam bab-bab yang begini. Sabar je lah. Okey. Penat bila kita tengok umat Islam begini kan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, setiap kali Rasulullah hendak bangun dari satu majlis,
baginda akan mendoakan satu doa yang termasuk untuk para sahabat, iaitu Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalabana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Man lam yarham wala taj'al dunya akbar hammana. Hammana kat sini. Balik atas. Hammana. Okey. Jadi riwayat At-Tirmizi disahhat. Kalau kita dengar biasanya Imam siapa nama? Sudais waktu witir, doa witir tu di antaranya dibaca ni. Dia tak bagi meaning, Ustaz. Dia tak bagi meaning. Ada tengok ada meaning dalam tu. Internet, buka internet ada meaning. Dia balik Mekah ni letih lah. Bismillah. Alhamdulillah sana sihat, balik demam. Tapi tak batuk, Ustaz. Ha? Alhamdulillah Allah pelihara. Okey, yang ke-28 pula. Zikir ketika melihat orang tertimpa bala bencana. Yang ni kita tengok orang kena musibah, ada bacanya. Kita tengok orang kena bala bencana, ada bacanya. Bukan tengok tu, alahai kesiannya, dahsyat kan. Hak tu je. Okey, kita baca. Abu Hurairah telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang melihat seseorang ditimpa bala bencana, hendaklah dia menyebut. Apa juga bala bencana ataupun kecacatan. Seorang tu kita lihat dia ada kecacatan, maka kita sebut alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Bukan tafsila tu, tafdila. Betul kan? Tafdila. Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Bukan spot. Tafdila. Salam, ahlan. Lam yusibhu dhalikal bala. Maksudnya siapa yang baca doa tu hak tafdila je tu. Ya, dia bukan akhir tu doa. Itu Rasulullah cakap. Lam yusibhu bala zalikal bala, maka dia tidak akan terima musibah seperti itu. Okay, segala pujian bagi Allah yang menyihatkan aku atau menjauhkan aku dari bala tersebut, dan wafaddalani, dan mentafdilkan aku. Mengapa bahasa Melayu mentafdilkan? Ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Okay. Jadi bila kita tengok orang cacat, baca doa ni. Jangan sekali-kali tengok orang cacat kita mengata lagi lah, ngejek lagi lah. Kalau alahai kesian, mungkin lagi diterima. Ya, tetapi kalau baca doa ni, secara automatik dapat pahala. Apa tu? Bukan. Macam silap. Itu pun silap. Minta ampun tu ayat yang mana? Ya. Apa yang terus kitab ada jadi. Tapi inilah doa dia yang lebih afdal. Ya. Yang tu tak boleh setakat baca nak. Seorang macam ni kan, kita macam saya baru dapat. Maka masa sikit kan nak menghafal kan. Kalau kita setakat baca nak ya Allah. Dah terlupa dah. Duduk seorang pun jadi. Dia kira macam kita minta ampun lah ayat tu. Minta ampun kan. Apa lalat ni? Wallahu alam. Tapi ialah sebelum kita tahu tu lainlah cerita.
Dan kalau dah tahu tu, cuba hafal sikit-sikit. Ya, saya bila dapat ni memang kita cubalah hafal benda-benda yang penting. Kenapa? Kita takut musibah tu datang pada diri kita. Okey. Dia pasang aircon ke tak pasang ni? Pasang. Tak buat penting. Aircon ke depan kan. Aircon ada. Baik. Tak apa, Kak. Kak sabar tu. Kalau Kak sabar tak kena. Okey, tak apa. Kak sabar tak kena, sakit ya. Baju raya tak siap. Okey, baik. Dah bunyi. Okey. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, hukum hadis ini sahih. Ya. Yang mana kita disunnahkan baca bila tengok bala, alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Okey, kita baca. Nampak orang cacat, kita baca. Jangan takut. Kerana setengah orang dia menganggap, misalnya kita tengok ayat, terutamanya kalau seorang wanita tu mengandung misalan, ya, dikatakan takut kena kenan. Apa kenan tu? Macam mana kenan? Kenan ni kononnya kalau kita tengok ataupun kita buat benda sesuatu, dia akan kesan pada baby tu. Misalnya baby tu cacat, sumbing, ataupun baby tu masalah segala-galanya. Sebenarnya bukan masalah kenan tu. Ya, salah faham berlaku. Ya, pasal orang kampung saya tu bila dia cacat tu orang kata sebab si suami tu pernah bunuh biawak kan. Dia pernah bunuh biawak tu, jadi dia tengok biawak tu mati macam tu, anak dia pun cacat macam tu. Betulkah begitu? Itu semua fahaman khurafat masyarakat Melayu yang perlu diperbetulkan. Tu pasal waktu orang kata jangan, kalau isteri kamu mengandung, jangan kamu sembelih binatang lah, apa semua tak boleh. Subhanallah, saya serah pada Allah dalam bab tu. Saya ingat saya Pakistan tu, ya. Kita cabar adat ni. Kenapa? Tapi jangan cabar action kita, tapi cabar, ya Allah, aku nak canggahkan adat ni kerana-Mu. Maksudnya nak betulkan kefahaman masyarakat. Raya korban, sembelih sampai 11 ekor. Saya 11 ekor kambing tu, saya sembelih berapa ekor. Nak canggahkan adat tu. Isteri saya mengandung waktu tu, ya. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Okey. Terjadi juga. Itu mana nak uji ke? Kalau terjadi juga itu ujian. Ya. Kalau terjadi juga maka ianya adalah ujian. Maka janganlah kita kata betul pula orang ni kan. Memang itu kadang-kadang berlaku. Dia macam kesnya orang kena orang nak mati, susah mati tu kan. Sebab apa? Saka dia berkata. Datang pula Kak Minah tu, buka atap tu. Kalau orang saka ni nak cepat mati, buka atap tu. Kita pula orang sunnah, tak boleh. Itu khurafat. Yang Mak Meah tengah-tengah confuse, nak ikut si kita ke nak ikut si Minah ni. Akhirnya tak apalah, ikut kita separuh, ikut Minah separuh, buka separuh. Buka-buka mati. Macam mana tu? Kak Zarina kata betul lah tu. Ya, ujian begitu. Tak. Sebenarnya, okey. Pertama, siapa yang menganggap disebabkan saka mati dia lambat, hukumnya? Syirik. Clear. Pasal Allah kata dia yang menetapkan kematian. Tiba-tiba ada pula orang yang menetap kematian, saka. Syirik lah. Kenapa habis? Kenapa dia lambat mati? Cepat-cepat. Kenapa dia lambat mati? Belum sampai ajal. Belum sampai ajal. Itu pasal lambat tak mati lagi. Walaupun dia dah tenat, ajal tak sampai lagi. Macam orang dalam ICU, kan? Ajal tak sampai. Bertahun-tahun kadang. Macam kena seksa, macam kadang-kadang mungkin disebabkan dosa-dosa ataupun perbuatan dia sewaktu hidup tu, mungkin disebabkan dia belejin ke apa ke, tu tak kira lah. Tapi disebabkan dosa-dosa, kadang-kadang Allah azabkan dia sebelum mati tu, sementara nak sampai ke ajal tu. Jadi oleh kerana tu kita kena faham elok-elok.
Itu kalau orang tu duduk di kampung. Kalau duduk di rumah apartmen macam ni, macam mana nak buka tingkap tu? Duduk pula betul-betul, ya. Bawa keluar pula. Duduk tingkat 20 tingkat. Dia duduk tingkat ke 10. Macam mana tu? Nak buka tingkat mana ke kan? Tebuk lubang. Nakkan cepat dia mati, kan? Tingkat 10 nak cepat mati. Buat macam mana Kak Sabah? Campak ke bawah, mati cepat, kan? Jadi oleh kerana itu kefahaman ni kena betulkan pada masyarakat kita. Bukan disebabkan saka, tetapi ajalnya belum sampai. Allah belum sampaikan dia. Okey? Baik. Yang ke-29, zikir ketika memasuki pasar. Ada juga zikir. Umar Ibn Khattab meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang memasuki satu pasar dan mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair. Panjang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Biasa kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tambahkan sikit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair. Apa kelebihannya? Ya, kerana apa? Kita selama ni masuk pasar kita tak baca. Duduk lama pula tu. Dan pasar pula kita duk ingat pasar apa? Pasar TTDI tu je. Ya, Wan Utama tak nampak pasar, Tesco tak nampak pasar. Kehalnya itulah kategori pasar. Okey. Baik, kita tengok. Tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri melainkan kepada Allah sahaja, selaku Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sebarang sekutu baginya. Baginya lah segala kekuasaan dan kepujian. Ini dialah Tuhan yang kekal hidup dan tidak mati. Dialah Tuhan yang menghidupkan serta mematikan. Dialah Tuhan yang maha kekal hidup dan tidak mati. Di tangannya lah segala kebaikan, dan dialah Tuhan yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Nescaya siapa yang baca ni waktu masuk pasar, nescaya akan dituliskan baginya beribu-ribu kebaikan. Dimansuhkan ataupun dihapuskan baginya beribu-ribu kejahatan. Dan diangkat baginya beribu-ribu darajat kemuliaan. Dan ditambahkan dalam riwayat yang lain, apa dia? Dan baginya satu mahligai di dalam syurga. Itu riwayat yang lain. Tak apa, boleh lagi. Masuk dah Ustaz. Dia asalnya bila kita nak masuk tu baca. Tapi dah tengah-tengah teringat baca. Sebab apa? Sebab ibu-ibu, kita tengok ya dalam bab ini, bukan ataupun satu tempat yang Allah benci. Tidak ada satu tempat yang Allah benci seperti tempat ini, yakni di pasar-pasar. Kerana di sana ada penipuan, di sana ada suara yang tinggi lah, apa semua, bentuk perniagaan yang mana syaitan masuk. Dan di sana kalau pasar macam pasar ikan tu, kita nampak dengan cara pasar ikannya kena macam Wan Utama, ya, pasar lain pula ada, ya, dengan pakaian makcik-makciknya yang seksi-seksi tu, yang mana mengganggu amalan-amalan kita. Tempat yang memang buruk, tetapi Allah sediakan pahalanya yang besar. Sudah, lepas ni Kak Zarina nak pergi selalu pasar, ya, sejam kan pergi pasar, sejam. Yalah, nak cover balik yang lepas-lepas tu. Yang mana satu pahala, yang mana orang masuk ke dalam pasar ni baca, dihapuskan semua dosa-dosa. Sayang kita. Kemudian diberikan banyak beribu-ribu pahala. Kemudian angkat darajat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi ini, diangkatkan darajat kemuliaan dia. Dan ditambah satu hadis riwayat lain, baginya satu mahligai di dalam syurga. Subhanallah, selama ni kita pergi pasar tak baca tu. Sayang. Walaupun pasar malam. Kita mungkin tak lama dekat pasar tu, kita baca doa ni selalu macam Allah tolong kita tak lalai. Mungkin, wallahu alam. Tapi nak kata nak jadi kurang harga tu tak adalah kan. Kau baca boleh kurang pula harga pula kan. Beli juga barang. Tetapi dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala.
InsyaAllah tersambung ayat yang ke-8 ni, menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat dia, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Dah. Okey, jadi kita baca masuk pasar tu. Di mana-mana pasar, hatta pasar malam kita kena baca. Ya. InsyaAllah senang je. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Dia ada beberapa riwayat. Ya, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, ataupun biyadihi khair kullu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Kadang-kadang saya pergi pasar Selayang tu jumpa juga jemaah. Ingat-ingatlah kita baca doa tu kan. InsyaAllah. Baik. Tak punya pengalaman Ustaz, saya dah baca lama kan doa ni. Apa Ustaz punya pandangan dalam pakai saja. Tak tahu juga nak kata kan. Tapi maksudnya kita baca, tak ada apalah masalah. Wallahualam. Macam saya, kalau ni kita dah side nak beli barang tu, kita tak ada nak pilih banyak dah. Bukan jenis, bukan nak lepak je. Ya. Waraknya lelaki. Pasal memang saya tempat-tempat yang crowded macam ni tak berapa minat sangat kan. Tu je lah. Ya ke? Okey. Jadi kita cubalah menghafalkan ni, ya. Rasanya hanya sikit perlu ditambah, wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair je, itu je. Cakap-cakap dengan satu kawan-kawan tu. 30. Zikir ketika kenderaan tergelincir. Abu Al-Malih meriwayatkan salah seorang sahabat menceritakan kepadanya, aku pernah membonceng keldai di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba keldai yang kami tunggang itu tergelincir lalu berkata, celaka syaitan ni. Rasulullah kemudian bersabda, jangan kamu berkata demikian, kerana kalau kamu berkata demikian, syaitan akan merasa bangga terhadap dirinya dan ia akan berkata, aku berjaya menumpaskannya dengan kekuatan aku. Sebaliknya, sebutlah bismillah. Nescaya syaitan akan serta-merta merasakan dirinya terlalu kerdil, bahkan lebih kerdil dari binatang, yakni lalat. Ini satu makhluk Allah yang kita sukar untuk memahaminya. Dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan dalam tafsir surah An-Nas tentang hadis ini. Dia bawakan riwayat yang lain, dia mengatakan bila seorang tu mengatakan celaka syaitan, marah, kita marah syaitan, celaka syaitan kan, rupanya kalimah itu tidak bermanfaat pada syaitan. Bila kita sebut celaka syaitan, syaitan suka, dia membesar. Dan sehingga kan riwayat itu mengatakan sehingga membesar seperti sebiji rumah. Ya. Tetapi Rasulullah kata, bacalah bismillah. Bila dia bismillah, dia jadi kecut. Kecut sebesar lalat. Lalat yang datang tadi kacau kita. Ya. Nampak tak kesan bismillah yang kita anggap remeh? Tak payah Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah itu satu lafaz yang sempurna, yang melengkapi segala-galanya. Ini dia syaitan, kedudukan syaitan. Ini kita marah celaka syaitan. Saya ingat bawa haji, jemaah haji, geram sangat syaitan, ustaz, saya baling 7 biji sekali harung. Jamratul Aqaba. Dia geram. La ilaha illallah. Geram kat syaitan 7 sekali zam. Oh, baling. Itu yang datang geram syaitan, baling kasut, baling batu, hanya itu hanya simbol saja kan. Sampai baling pun kena orang depan pula kan. Subhanallah. Okey, jadi sebenarnya kita ambil simbol yang ni, tetapi dalam hadis ni jelas bismillah dia akan mengecikkan syaitan. Okey. Kita baca yang boleh disimpan musibah tu Ustaz. Boleh juga. Okey. Kemudian zikir melihat buah mula berputik.
Abu Hurairah meriwayatkan, saya pun tak hafal lagi. Pasal tak ada buah-buah putih kat kawasan kita. Yang nampak buah belonggo ada. Orang ramai apabila melihat pohon mula berputik, masing-masing bawa putik itu untuk bertemu Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah mengambil dan bacanya, Allahumma barik lana fi samarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Okey, senang je. Ya, Allahumma barik lana, lepas tu apa dia? Fi samarina, ataupun fi madinatina, fi sa'ina, wa fi muddina. Okey, ya Allah berkati hasil tanaman kami, kampung halaman kami, berkatilah gantang serta cupak zakat atau sedekah kami. Cupak kami, mud tu cupak. Saya punya mud tu waktu kami belajar hadis dulu, mud tu ada silsilah sampai Bukhari. Tapi kawan ambil bawa ke Kedah. Asal ada bawa sekali dulu. Tak ada ke? Mud ataupun cupak Madinah. Dia bentuk dia macam ni, terbalik. Ya, tapi besar sikit. So ada dia satu sukatan cupak. Okey. Zikir ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Sahlu Ibn Hanif meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang kamu melihat sesuatu yang menakjubkan, maka hendaklah dia mendoakan keberkatan dengan ucapan, penterjemah kata Masya Allah terhadapnya, kerana sesungguhnya yang penahan penyakit ain itu adalah benar. Panahan penyakit ain itu adalah benar. Ya, pasal apa? Mata kita ni kadang-kadang itu yang kita kata ada ain. Memanglah ada ain, ada mata. Tapi ain ni maksudnya macam ada power mata kita ni. Dan kita tak tahu siapa yang ada power mata dia. Ya. Macam Kak Zarah ada power cermin mata. Okey. Tapi mata ni, kadang-kadang mata ni bila orang tu tengok aja, dia ada kesan. Terutamanya budak-budak kecil lah. Tu budak-budak kecil menangis, apa pasal menangis? Kita bagi susu tak nak, bagi apa laktogen tak nak, bagi dash lady tak nak, geram sangat fresh milk pun tak nak. Pergi ke Ahmad Albab ke, ketuk pintu, pok, tak nak, nangis lagi. Semua tak nak. Habis kita buat macam mana? Ingat bila dah sampai tahap macam tu, tapi ceklah doktor juga kalau ni kok dia sakit. Pasal saya teringat dua orang ni kisah waktu dia kecil-kecil dulu. Buayan tu jatuh, buayan menangis kan, sakit. Rupanya lepas tu bila dah besar tangan dia lumpuh sebelah kanan lumpuh. Dia nak salam tu, dia yang seorang budak lagi cacat kaki dia, yang lelaki tu. Itu kena cek, jatuh. Jadi kita kena hati-hatilah benda tu. Apa-apa itu saya kata apa-apa refer kepada doktor. Tapi kalau misalnya tiba-tiba je berlaku kan, tiba-tiba je berlaku, maksudnya di bawah jagaan kita. Kalau di bawah jagaan orang lain, itu kita cek doktor. Buat macam amah tu, dia buat roti canai anak kita gantung kata. La ilaha illallah. Yang tu kena buat cek doktor. Ya, pasal kita takut efek-efek yang saya katakan tu. Tapi kalau kita jaga, takkanlah kita nak buat anak tu roti canai pula kan. Berarti kita jaga elok-elok, tiba-tiba menangis. Ya, cepat-cepat bertindak. Pertama, okey, kita cek makan minum dia clear tak. Lepas tu dah kita nampak dia tak ada apa-apa, kerana dia bawah jagaan kita, mata kita. Cuma kita bawa keluar ke apa ke nak jadi cerita. Maka pertama, mungkin ada kaitan dengan ain. Bila berkaitan dengan ain, pertama ambil air. Biasa budak kecil yang kena ya. Dua, baca ruqyah. Baca ayat Al-Quran pada air itu. Baca apa juga, tapi nak mudahkan Fatihah, buatlah 3 kali, senang. 3 kul. Okey. Ayat kursi. Lepas tu akhir ayat Al-Baqarah tu.
Ni yang biasa orang buat kan. Nak tambah-tambahlah apa lagi? Surah Saffat ke 10 ayat tu pertama, ataupun surah Jin 9 ayat pertama. Ya? Apa dia? Tak ada. Tak payah selawat syifa. Baca. Okey, baca pada air tu. Lepas tu mandi je. Kau minum dia tak nak minum, mandi je. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita buat. Tak payah panggil ustaz lah. Allah, ustaz tolonglah datang. Lepas tu pukul 2 pagi pula tu. Ustaz tu pun Allah tak larat datang, tak nampak jalan. Ayat akhir surah Baqarah yang terakhir tadi, Amanah Rasul tu. Dua ayat akhir lah. 2 ayat akhir tu. Cuba. Saya katakan cuba. Pasal sahabat-sahabat kita dah cuba. Dia telefon pukul 12 malam, tolong ustaz. Kita dengar tu 12 malam tu, aduh, tolong jangan ganggu. Kenapa? Bukan kita tak jawab macam tu kan, tapi anak saya menangis start pukul 7 sampai sekarang tak henti-henti. Okey, tak apa. Saya kata dia sakit ke tak, makan minum okey, clear semua, dia tak nak apa semua pasal depan mata dia. Okay, saya kata baca ayat, baca ke, ambil air 1 baldi, baca. Ambillah 1 baldi, jangan ambil 1 botol mineral kecil tu. Nak mandi macam mana? Kalau air 1 baldi, kita pun boleh mandi sama, kan? Jadi baca pada tu. Dia baca, alhamdulillah. Dia baca, tapi budak tu marah lah, kan? Budak kecil dalam umur 3 tahun waktu tu, 2 tahun 3 tahun. Dia lepas tu dia bawa dalam bilik air nak mandi kan, dia gigit tangan bapak dia. Saya tahan kuat-kuat, dia kata. Lepas tu saya mandi kan, setengah jam tidur. Nampak tak? Setengah jam je lepas tu tidur. Itu tandanya ain. Itu orang ceras, orang Shah Alam pun serupa juga macam tu. Jadi lepas ni ibu-ibu boleh buat. Mungkin ada cucu ke, ada anak ke, ada saudara mara ke yang mana ditimpa macam ni, buat. Tak payah telefon Ustaz Fadil. Tauliah dah sampai dah pada ibu-ibu. Ijazah, bomo ain. Ain simple je. Sihir ain senang, dan dia senang dapat, dan dia menyelesaikan senang cara begitu. Cuma ain besar, kalau orang besar kena tu yang tak tahu. Ustaz, ada anak kawan saya sehari tidak nangis. Nangis tak berhenti. Ya, takut ada penyakit lain kot. Dah cek doktor, Dah pakai mandi. spesialis. Dah cek, tak ada apa-apa. Dia panggil ustaz yang dekat dalam sifat dia datang. Ustaz ni pun dia tak ada apa-apa. Dia buat air dah lepas tu. Dia kata tak apa mandi lah semua kan. Tapi tak mahu dia berhenti juga. Kejap dia berhenti, lepas tu dia jalan. Dia nangis, dia mandi semua nangis. Rasanya dia dekat kategori suka menangis tu. Pasal anak kawan saya tu, dia bercerita kecil dia ni memang menangis, besar pendiam pula dah. Dah besar pendiam pula budak tu. Bagus pula. Okey, mungkin jenis kuat menangis tu. Ya, mungkin yalah, wallahu a'lam. Okey. Mana ke tadi? Okey. Jadi dalam bab ini menceritakan kalau kita tengok, oleh kerana tu kalau kita tengok suatu benda tu, ucaplah lapik dengan kalimah subhanallah ataupun masya-Allah. Ya. Walaupun ada satu hadis tu dhaif, dia kata sesungguhnya kalau kita tengok suatu, ucapkan kalimah-kalimah yang begitu kerana dia mengelakkan ain. Ya, saya tengok hadis tu dhaif. Namun kalau mengikut cara perbahasan di sini melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan Imam Albani rahimahullah, mengatakan
mendoakan keberkatan. Bila kita tengok suatu perkara tu, seolah-olah kita menyebut nama Allah itu satu keberkatan, maka insya-Allah dia akan melindungkan daripada perkara-perkara tersebut. Kemudian yang ke-33, zikir ketika menghadapi suatu kesukaran. Ya, susah sangat ya kerja tu, maka ini ada zikir-zikir dia. Anas Ibn Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah pernah menyebut ketika menghadapi kesukaran atau kesulitan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu huzna idza syi'ta sahla. Tengok Kak, tolong cek doa ni, huzna atau hazana kalimah ni. Dia bukan huzna ni. Macam yang kalimah tu, Allah ma'ajirna, Allah ma'ajurna, ka'ajirna, ajurna. Ada? Ya, ada buku zikir kat luar tu. Ada? Boleh tolong ambil sekejap. Sorry. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tiada kesenangan terhadap suatu itu melainkan Engkau jua yang menjadikannya sebagai suatu kesenangan. Dalam ini dikata Engkau juga yang menjadikan kesedihan itu sekiranya Engkau menghendakinya sebagai satu kesenangan. Riwayat Ibn Sunni. Ada. Hazna. Okey, di sini dikata hazna. Ya Allah, tiada yang mudah melainkan apa yang Engkau jadikan mudah. Engkau menjadikan kesedihan itu lenyap apabila Engkau hendak menjadikan mudah. Ada. Di sini hazna. Pasal saya hafal pun hazna. Ini huzna. Hazna. Hazna. Iza syi'ta sahla. Hazna. Okey. Zikir waktu pagi dan petang. Okey, zikir pagi dan petang ni banyak sebenarnya. Jadi di sini di antara zikir yang diketengahkan, yang ada dalam buku zikir, yang sebaiknya kita hafal lah. Ya. Yang mana zikir yang pertama, Syaddad Ibn Aus radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, penghulu bagi sekalian istighfar. Okey, ini ada dalil. Penghulu istighfar. Ada pun penghulu selawat tak ada. Tak situ masalahnya kita bila kita nak meletakkan nama yang menyebabkan orang berpegang, akhirnya kita berdosa. Sedangkan di sini Rasulullah kata penghulu istighfar, maka kita berdiri bersamanya. Penghulu istighfar. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafal?
Bentar nak tengok ni jap. Okey. Kemudian barang siapa yang mengucapkan pada waktu petang dan kebetulan mati pada malamnya, nescaya dia akan masuk syurga. Dan barang siapa yang mengucapnya pada waktu pagi kemudian kebetulan mati pada hari itu, nescaya dia akan masuk syurga. Oleh kerana itu, galakkan bagi kita membacanya. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang mengucapkan zikir ini pada waktu pagi dan petang, subhanallah wa bihamdih, sebanyak 100 kali, nescaya tiada seorang pun yang akan datang pada hari kiamat kelak terlebih baik dari apa yang dibawanya dari zikir tersebut, melainkan orang itu benar-benar mempunyai amalan yang banyak. Maksudnya zikir itu sikit je, tetapi pahalanya besar. Oleh kerana itu ibu-ibu, dalam bab amalan-amalan ni, kita buat ikut sunnah Rasulullah, ikut hadis Rasulullah, insya-Allah walaupun sedikit, tapi nilaian pahalanya terlalu besar. Berbandingkan kalau amalan yang kita ikut cakap orang, punya banyaknya kita bawa, belum tentu diterima Allah. Misalnya nampak zikir ni, baca 100 kali, dibawa depan Allah, nilaian terlalu banyak. Apa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari apabila Rasulullah mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, wa habibatani 'inda rahman. Dua kalimah yang ringan disebut oleh lidah, tapi berat pada timbangan. Nampak tak? Rasulullah kata dua kalimah tu sekali sebut, terus jadi berat timbangan kita. Kalau 2-3 kali kita sebut, kalau 100 kali, kalau maksudnya zikir yang kita tak tetapkan berapa banyak, banyak kali kita sebut, lagi berat. Okey. Habibatani inda rahman, kalimah tu disukai oleh Allah Ar-Rahman. Apa dia? Lupa pula saya. Cepat, apa dia? Okey, ingat tak tahu pula kan. Ya, subhanallahil azimi, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azimi. Dua kalimah, confirm dapat besar pahala. Tiba-tiba kita beria buat kalimah, tok guru saya bagi begini-begini. Tahu tak, syariat ini datang daripada Rasulullah, dari Allah kepada Rasulullah, bukan kepada orang lain. Oleh kerana itu baik ikut yang asli, dah confirm dapat. Okey, baik. Kemudian Abdullah Ibnu Khubayb meriwayatkan, kami pernah keluar pada satu malam yang gelap gelita dan hujan lebat lantaran mencari Nabi SAW untuk mengimamkan solat. Akhirnya kami berjumpa dengan baginda. Baginda berkata, ucapkanlah, tapi aku tidak mengucapkannya. Baginda berkata lagi, ucapkanlah, tapi aku tidak mengucapkannya. Kali ketiga baginda berkata lagi, ucapkanlah. Aku kemudian bertanya, apa yang harus aku ucapkan, wahai Rasulullah? Baginda mengatakan, kul huwallah, serta 2 surah pelindung yang lain, ketika menjelang waktu pagi dan petang sebanyak 3 kali berturut-turut, kerana ia sudah memadai sebagai pelindung dari segala perkara kejahatan. Ya. Maksudnya galakkan kita membaca 3 kul pada tiap-tiap pagi dan petang. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Bila lagi? Nak tidur 3 kali? Selepas solat. Bagus. Berarti ada. Itu amalan-amalan biasa yang dilakukan. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang kamu berada di waktu pagi, maka ucapkanlah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, kerana-Mu aku lewati waktu pagi dan kerana-Mu juga aku lewati waktu petang. Hidup dan mati kami hanya kerana-Mu sahaja, dan kepada-Mu jugalah tempat kami kembali. Dan apabila di waktu petang, maka ucapkanlah, Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namutu wa ilaikal masir. Okey. Ya Allah, kerana-Mu aku lewati waktu pagi dan waktu petang. Hidup dan mati kami hanya kepada-Mu, dan kepada-Mu jugalah tempat kami kembali.
Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah melewati waktu petang baginda mengucapkan, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma. Tak ada mah tu. Syarri ma asalnya. Hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibr. Rabbi a'udzubika min azabi fin nar wa azabi fil qabr. Selalu orang baca azabi fil qabr dulu, fin nar, tapi hadis begitu kedudukannya, tak boleh ditukar. Kami lewati waktu petang dan segala kuasaan dan kepujian ini hanya milik Allah. Tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri melainkan Allah sahaja. Tuhan yang Maha Esa yang tiada sebarang sekutu baginya. Baginya lah juga segala kekuasaan dan kepujian ini. Dan dialah Tuhan yang Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku bermohon kepadamu akan kebaikan yang terdapat pada malam ini dan kebaikan yang terdapat selepasnya. Lindungilah aku daripada kejahatan pada malam ini dan kejahatan yang terdapat selepasnya. Wahai Tuhanku, lindungilah aku dari memiliki sifat-sifat kemalasan dan keburukan sifat nyanyuk. Wahai Tuhanku, lindungilah aku daripada azab api neraka dan azab kubur. Subhanallah ya. Berarti dua penyakit yang kita tak perasan. Pertama, penyakit malas. Dia datang malas. Ya, orang perempuan kadang ada waktu dia malas. Tiap-tiap hari semayang subuh, hari tu dah tak semayang subuh, malas nak bangkit kan. Abang makanlah nasi lemak kedai mamak tu. Dia jadi malas pula kan. Tak boleh. Kemalasan. Ingat pada awal bukur pada awal-awal pagi tu keberkatan terlalu banyak. Okey. Dan keburukan sifat nyanyuk. Sifat nyanyuk ni, ya, kalau Allah tak pelihara kita, tak berikan kita anak yang soleh, ya ibu-ibu, belum tentu anak kita boleh menjaga kita. Anak kita kalau ada 10 orang, belum tentu dapat menjaga kita seorang. Sementara nak mati pula tu, yang kita berjaga dia, sementara nak hidup, ya, sampai bergadai golok kata orang, ya, mampu. Tapi anak-anak belum tentu. Oleh kerana tu, ya, kita minta lindung daripada penyakit nyanyuk. Kalau agak dah tak tahan tu, ya Allah, ya, lebih baik dia cabut nyawa kita. Betul tak? Kak Zarah, betul tak Kak Zarah? Lebih baik Allah cabut nyawa kita daripada kita menghadapi anak-anak yang akan jadi derhaka disebabkan kita nyanyuk nanti. Nauzubillah. Bila kita tengok balik keadaan kita, agak-agak berapa lama kita nak hidup kat dunia ni? Ya, berapa lama? Oleh kerana itu, dunia tidak sentiasa muda. Dia akan menuju ke tua. Okey, ada apa? Soalan kat sini. Okey, tinggal sikit lagi nak habis. Nak habis kan? Dan apabila waktu pagi, zikir yang sama juga, ya, cuma diubahkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Itu je. 34.6 Osman Ibn Affan berkata bahawa Rasulullah telah bersabda, tiadalah dari seorang hamba yang mengucapkan tiap-tiap waktu pagi dan petang, Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, sebanyak 3 kali berturut-turut, nescaya dia tidak akan terkena apa-apa kemudaratan. Ya. Jadi ini di antara zikir yang Rasulullah ajar mengelakkan mudarat. Apabila seorang lelaki itu kena disengat oleh kalajengking, lalu Rasulullah mengatakan, jika kamu membaca doa ni, kamu tak kena. Jadi ini di antara perkara yang kita gunakan untuk dalam siri berdoa kepada Allah. Ini pun doa juga, zikir ni doa. Waktu kita baca pada seorang lelaki yang kena rasuk jin tu, dia converted kan. Ini je baca, sahabat kita baca 3 kali je baca, bangun hot pun pensan terus. Hot pensan. Kita dengar apa hot kan. Dia ni dia dah masuk Islam, converted kan. Dia tengah baring tidur, macam antara tidur dengan mamai tu, kawan kita baca ni 3 kali dia baca, bangun terkejut kita kan. Hot pun pensan terus.
Lepas tu okeylah, alhamdulillah. Abu Hurairah meriwayatkan, seorang lelaki telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seekor apa tu dia tulis, jengking, kalau jengking tu telah menggigit aku. Lalu baginda menjawab, andai kata di waktu petang kemarin awak membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca doa tu, nescaya kamu tidak akan mendapat kemudaratan apa-apa. Ya, tempat-tempat yang mana kita singgah pun kita baca tu. Beliau juga meriwayatkan bahawa Abu Bakar telah berkata, Rasulullah pernah menyuruh aku mengucapkan kalimah ini apabila aku masuk waktu pagi dan petang. Allahumma fatiris samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikih, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu. Ila Muslim. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Tuhan bagi segala sesuatu dan milikinya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau, dan aku mohon perlindungan dengan Engkau daripada kejahatan diriku. Nampak tak? Kita minta lindung jahat diri kita. Kita ingat diri kita ni baik, sebenarnya penuh dengan kejahatan. Dan mohon perlindungan dari sekutunya, dan dari syaitan serta sekutunya. Dan aku mohon perlindungan dari yang dikenakan kejahatan ke atas diriku atau ke atas kaum muslimin yang lainnya. Sabdanya, ucapan ketika kamu masuki waktu pagi petang dan juga sekiranya kamu mula melabuhkan badan kamu di perbaringan. Riwayat Abu Daud, Tirmizi, disahkan hasan sahih. Fatiras samawa, Allahumma fatirus sama, fatiras sama, fatiras samawat. Fatiras samawat. Pasal alim al-ghaib, dia berkaitan tu. Tapi ini sekali Allah Mu'an wa syahadat Fatiras samawat, dia terbalik. Ni riwayat dia lain. Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan doa ini di pagi dan petang, iaitu Allahumma inni asbahtu Allahumma asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'il khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Asalnya riwayat ini ada khilaf sikit. Ada yang dhaif, tapi yang Salim Hilali kata, dia kata sahih. Dhaif. Itu dia ada perbahasan sikit lah. Tapi terpulang. Pasal ada yang mengatakan sahih, menunjukkan dia dhaif yang sikit. Dhaif dia sikit. Maksudnya jenis-jenis macam ni yang dikatakan kalau sekadar fadail a'mal boleh lagi. Kerana kadang-kadang dia naik kuat hujah dia naik tahap sahih. Tak menjadi masalah, insya-Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar bersaksi terhadap-Mu sebagai Tuhan yang Maha Esa, dan aku bersaksi akan kebenaran usungan arasy-Mu, para malaikat dan seluruh ciptaan-Mu. Engkaulah sebenar Allah yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak diabdikan melainkan Engkau saja, selaku Tuhan yang Maha Esa, dan tiada sebarang sekutu bagimu. Dan sesungguhnya aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba dan Rasul-Mu. Nescaya Allah akan membebaskan dirinya 1/4 dari api neraka. Andai kata dibaca 3 kali, maka ia dibebaskan separuh dari api neraka. Andai dibaca 3 kali, maka akan dibebaskan 3/4 dari neraka. Dan andai dibaca 4 kali, nescaya akan dibebaskan keseluruhan dari api neraka. Riwayat Abu Daud, Tirmizi disahkan sebagai hasan. Al-Hafiz Ibn Hajar turut sama mengesahkan sanadnya sebagai hasan. Dia ada silap tu. Pasal matan Arab tak ada. Okey. Ibnu Umar meriwayatkan, hadis yang terakhir ni, Rasulullah tidak pernah meninggalkan dari membaca doa-doa ini ketika menjelang waktu petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Allah mustar. Wa amini, dia silap tu. Rawati.
Allah mahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar mohon kepada Engkau keampunan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar mohon kepada Engkau keampunan dan kesejahteraan dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah auratku dan amankan aku dari ketakutan. Ya Allah, peliharalah aku dari sebarang angkara buruk ini, antara kedua tanganku, hadapanku, belakangku, kananku serta kiriku dan di atasku. Dan aku melindung dengan kebesaran Engkau akan pembunuhan secara tiba-tiba. Riwayat Ibnu Majah. Okey, maka ini di antara perkara-perkara yang berkaitan tentang zikir-zikir yang diwarid dalam hadis. Okey, biodata syaitan. Last. Penutup. InsyaAllah minggu depan kita buku lain pula. Buku apa ya? Akhir sekali di sini diperkenalkan beberapa maklumat biodata musuh anda, iaitu Iblis la'natullah. Okey, kita berkenalan dengan Iblis, biodata. Pertama, namanya Iblis. Mula terkenal bila selepas derhaka kepada Allah lantaran tidak mahu sujud kepada Adam AS. Ya, mula dia tak top, tapi bila dah tak nak sujud, jadi top pula. Ahli keluarga puak-puak Taurut. Taurut ataupun istilah syaitan. Agama kafir. Hobi utama berlaku taurut dan kesesatan. Cita-cita mensyirikkan seluruh manusia. Dia nak syirikkan, paling kuat. Itulah kemuncaknya. Tapi tak dapat, dia sesat pun jadilah. Tempoh tamat, expired date dia, pencen dia sehingga tiba hari kiamat. Pekerjaan ketua pengarah kepada puak-puak yang dimurkai Tuhan, termasuk Yahudi dan Nasrani. Tempoh pekerjaan sehingga hari kiamat. Amalan yang paling disukai, beliwat dan lesbian. Alamat tetap neraka jahanam, iaitu seburuk-buruk tempat kembali. Tempat lepak hati orang-orang yang lalai. Darjat kebesaran fasik darjat pertama. Empayar jajahan di mana saja tiada pada zikrullah mengingati Allah. Jalan perjuangan bengkok dan penuh penyelewengan. Musuh perjuangan golongan muslimin. Modal utama angan-angan tinggi. Majlis yang diminati pasar basah dan pusat maksiat. Lambang amalan hipokrit, nifak. Pakaian kerja semua bentuk pakaian seperti baju besi dan setiap kerja mempunyai pakaian khusus. Isteri di dunia perempuan yang berpakaian suku bogel, separuh bogel, 3 suku bogel, tidak menutup aurat. Kekasih utama golongan yang lalai dari mengingati Allah. Terlalu sedih apabila manusia selalu saja beristighfar ataupun bersujud. Tulisan utama pembuatan tatu di badan. Kediaman resmi dalam tandas. Sifat utama tidak tetap pendirian, terpulang kepada keadaan. Rakan taulan puak-puak munafikin. Punca rezeki harta benda haram. Bilik operasi tempat-tempat najis, kotor serta kawasan-kawasan maksiat. Khidmat layanan menyeru kepada kemungkaran dan kerosakan. Arah pengembaraan ke neraka jahanam. Keuntungan berniaga, debu-debu berterbangan, sia-sia dan tidak ada untung. Rakan kembara, puak-puak syaitan dari kalangan jin dan manusia. Rakan sekerja mereka yang bisu terhadap kebenaran. Kenderaan rasmi, penipuan. Upah kerja, dosa-dosa termasuklah pengikut-pengikutnya sekali. Bentuk interaksi, mengumpat, menghasut dan mencari keburukan. Makanan asasi, daging mayat, mengumpat. Orang yang ditakuti, orang mukmin yang bertakwa. Mereka yang dibenci, mereka yang selalu berzikir kepada Allah, baik lelaki ataupun perempuan. Pertahanan diri, tipu daya syaitan selalunya lemah. Buruan utama golongan wanita. Ungkapan rahsia untuk pengikutnya, akulah, iaitu kalimah takabur. Ayam didiknya, pelajarnya, ahli kesenian, baik lelaki dan wanita. Janji manis, menakut-nakut manusia dengan kemiskinan. Yang menyedihkan, banyak bersujud kepada Allah, yakni bersolat. Wassallallahu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walillahi rabbil alamin. Habis bukunya.